الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada syarah Syekh Al-Hudhudi ala Ummil Barahin pada muka yang ke-15 ni kan. Wa'lam anna sifata wa'lam anna sifata situ okey. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Suara okey? Okey tak suara? Live. Okey. Kata pengarang wa'lam anna sifata, hamzah pada alif itu berbaris, hamzah duduk atas sebab lepas hamzah yang bagi bawah inna ini, kalau dia duduk pada maqulul qaul qala inna au ma tasarrafa minhu yaqulu inna, ataupun duduk awal kalimah. Adapun jika inna duduk pada tempat i'rab, maka hamzahnya letak di atas, baca dengan anna. Okey. Wa'lam anna sifata, ketahuilah kamu bahawa sifat itu imma an yakuna madluluha nafyan, sama ada madlul bagi sifat itu nafi. Madlul ni ay ma yadullu lafzuhu alaih, sesuatu yang lafaz menunjuk atas, iaitu apa yang difaham. Madlul tu apa yang difaham. Makna dia. Sama ada maknanya itu nafi nafiyan lima la yaliqu billahi. Ada kala sifat itu maknanya ialah penafian bagi perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala, fahiya as-salbiyatu, maka sifat itu sifat salbiyah namanya. Sifat salbiyah, sifat yang pengertiannya penafian bagi sesuatu yang tidak layak dengan Tuhan. Itu makna salbiyah. Okey. Kal qidami, seperti qidam, sedia. Bila kita kata qidam, apa makna qidam? La awwala liwujudih, tidak ada permulaan. Tengok, kita mulakan makna dengan la, maknanya dia itu pengertian madlulnya nafyu. Madlul berbentuk nafi, penafian. Nafi ni salbun tu. Itu yang kita namakan salbiyah. Kal qidami wa ma dzukira ma'ahu, dan yang disebut bersama qidam, baqa sampai akhir sifat salbiyah lah. Wa in kana madluluha itsbatan. Sekarang ni pengarang syarih dia mengijmalkan balik, dia merumuskan balik apa yang telah ditafsirkan sebelum pada ini. Hadza min tariqil mutaqaddimin fa innahum yujmiluna ba'da an yufassilu. Mereka mengijmalkan lepas tafsir, lepas diterang-terang mereka ringkaskan balik. Kama fa'ala sahibul ajurumiyah kan, lepas diterang ba'irah dikhulasahkan balik. Okey. Jadi sifat ini kalau maknanya makna penafian, maka nama sifat salbiyah. Wa in kana madluluha itsbatan. Okay. Kalau adalah madlulnya makna sifat itu itsbatan, pengisbatan.
Makna sifat itu ialah mengisbatkan. Fa imma an takuna mawjudatan, fa imma an takuna mawjudatan am la. Maka dua pula, sama ada pengisbat sifat tu sama ada dia maujud ataupun tidak. Okay. Ni sekarang ni macam mana dia nak khulasahkan kita nak perbincangan sifat Tuhan. Sifat Tuhan, tengok makna nafi ke makna isbat. Kalau makna ni boleh buat gambar rajah kan. Buat gambar rajah. Sifat pecah dua. Sama ada sifat memberi makna nafi, maka namanya sifat salbiah. Yang kedua, sifat yang memberi makna isbat, dua pula. Sama ada sifat tu jenis ada ataupun jenis tak ada. Okey. Wa in kana madluluha itsbatan, kalaulah madlulnya, makna yang difaham daripada sifat tersebut isbat, pengisbatan, fa imma an takuna mawjudatan, sama ada sifat itu sifat yang ada, au amla, ataupun sifat yang tak ada. Okey, fa in kanat mawjudatan, maka jika adalah sifat itu, sifat yang maknanya isbat tadi, sifat yang mawjudah, yang ada, fahiyas sifatul musammatu bil ma'ani, maka dialah sifat yang dinamakan dengan sifat ma'ani, kan qudrati wal iradati, seperti kudrat dan juga iradat. Jelas wa in kana wa in lam takun mawjudatan, kalaulah sifat itu bukan ada, sifat yang jenis tak ada, sifat yang hakikat dia bukan sifat yang jenis ada, fa illam takun mawjudatan fahiya sifatu al-musammatu halan, maka dia itu sifat yang dinamakan dengan hal. Okey. Jadi sifat yang jenis tak ada ni isbat, tapi dia bukan jenis yang ada, dia panggil hal. Kemudian fa in lazamat sifatan fa in lazamat fa in lazamat sifata ma'nan, sifata ma'nan, idafah sifat kepada makna. Fa in lazamat ay lazamat as-sifatu sifata ma'nan. Kalau dia sifat tadi melazimi sifat makna. Okey. Tadi kita dah baca sifat untuk isbat dua. Isbat benda yang maujud, sifat tu daripada yang maujud, maka sifat ma'ani. Kalau sifat tu bukan daripada jenis maujud, tengok pula. Ai fa fihi tafsil. Fa in lazamat sifata ma'nan, kalau sifat itu melazimi bagi sifat makna, makna tu sifat ma'ani lah, summiyat halan ma'nawiyatan, maka dinamakan hal ma'nawiyah. Hal ma'nawiyah itu sifat ma'nawiyah itulah. Ka qadirin wa muridin. Ka qadirin wa muridin. Tanda sikit. Qala al-Muhashi, Syekh Syarqawi kata, al-aula an yakula ka kaunihi qadiran. Gitu. Sebab itu baru kena pada sifat. Adapun qadirin dengan muridin tu, ka qadirin wa muridin tu merujuk kepada zat yang bersifat. Qadir makna zat yang bersifat. Jadi kita nak bincang sifat, makna al-aula ka qadirin, aulanya dikata ka kaunihi qadiran au kaunihi muridan. Itu lebih tepatlah. Okey. Itu kalau dia melazimi sifat makna. Wa illam tulazim ma'nan, kalau dia tidak melazimi makna, iaitu tidak melazimi bagi sifat ma'ni, qaiman bidzati, tulazim ma'nan qaiman bidzati, makna yang ada pada zat. Qaiman bidzati merujuk pada sifat ma'ani lah. Summiyat halan nafsiyatan kal wujudi, maka dinamakan hal nafsiyah. Iaitu sifat nafsiyah tu lah. Sifat nafsiyah kan, dia atas pandangan yang mengisbatkan ahwal, dia termasuk daripada hal, jadi panggil hal nafsiyah.
Sifat ma'nawiyah dipanggil hal ma'nawiyah. Hal ma'nawiyah. Jadi itu khulasah bagaimana kita boleh gambarkan perbincangan sifat pada masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-muwaffiqu, dan Allah lah sahaja yang memberi taufik. Habis. Jelas kemudian masuk kepada perbincangan sifat ma'ani. Qala al-musannifu wa hiya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinati, dan ia sifat ma'ani itu ialah kudrat dan iradat yang kedua-duanya bertakluk dengan segala yang mungkin, bi jami'il mumkinati. Qala syarih, kata syarih, ai wa sifatul qudrati, dan sifat kudrat, ai wa sifatul qudrati. Ambil mana tu? Wa sifatul qudrati mana? Pada mula-mula matan kan dia kata apa? Yajibu lillah famimma yajibu li maulana jalla wa ala 20 sifatan wa hiya al-wujud wa sifatul ma'ani, dan termasuk daripada 20 itu ialah sifat ma'ani. Al-qudratu wa sifatul ma'ani, al-qudratu kudrat, wal iradatu ila akhiriha, sehingga akhir sifat-sifat ma'ani. Okey, selesai. Kemudian dibincangkan pula apa ta'rif bagi setiap sifat tersebut. Wal qudratul azaliyatu, bermula kudrat yang azali. Dikaitkan dengan azali. Nak membezakan kudrat makhluk lah, kudrat hamba ni. Wal qudratul azaliyatu, dan kudrat azali itu ibaratun an sifatin yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wafqil iradati. Kudrat azaliyah itu ialah ibarat daripada sifat, lafaz yang menunjukkan kepada sifat, yata'atta biha, yang mampu dengannya, yumkinu biha, yata'atta biha, yang dengannya mampu, ijadu kulli mumkinin, mengadakan setiap mungkin, wa i'damuhu, dan mengtiadakan setiap mungkin. Jadi tugas kudrat ini ialah mengadakan atau mentiadakan. Kalau benda tak ada, dia ada; benda ada, dia tak ada. Ala wafqil iradah, mengikut sesuai dengan iradat, sesuai dengan iradat. Okey, sekarang dia akan syarah kepada ta'rif tersebut. Fal azaliyatu, maka perkataan kita al azaliyah itu, fal azaliyatu, dia tulis apa tu? Ihtirazun, betul? Fal azaliyatu, mana? Faqul mazan. Sini ihtiraz. Cetakan lain ditulis mana? Ini ihtirazan. Sini ihtirazun tak? Situ mu'ah tulis mana? Ada alif tak lepas zai? Ada alif tak? Tak ada. Ada alif. Ihtirazan. Betul? Tak ada. Hak ni sir. Hak ni sir. Hak ni. Syakawi cetakan ni. Baru. Halabi tak? Dia ada Isa Halabi dengan Bab Al-Halabi, ya. Ada. Okey. Falihtiraz
maka al-ihtiraz ai falafzul musannifi al-ihtiraz itu al-azaliyatu fal-azaliyatu silap fal-azaliyatu ai fa qaulul musannif al-azaliyah itu ihtirazun ialah pengecualian anil hadithati, pengecualian dengan makna mengecualikan mengecualikan dan mengeluarkan daripada al-hadithah. Dia kata al-qudratul azaliyah, perkataan al-azaliyah itu mengeluarkan daripada al-hadithah, kudrat yang makhluk yang baru. Fala ta'thira laha, maka kudrat makhluk yang baru ni, kudrat al-hadithah, la ta'thira laha, tidak ada kesan baginya, makna dia tidak memberi kesan. Fima qaranaha, pada apa yang menyertainya, pada apa yang kudrat menyertainya. Jadi kudrat makhluk ni dia menyertai bagi perbuatan makhluk, tapi dia tidak memberi kesan kepada perkara tersebut. Contoh kita kata kudrat kita berjalan. Tak, kita ada kudrat. Dengan kudrat kita berjalan. Maka melangkah kita itu, bergerak kita itu hasil daripada menyertai kudrat kita bagi perbuatan gerak. Tanpa kudrat kita itu mengadakan gerak, yang mengadakan gerak ialah Allah Ta'ala. Contoh lain lagi, api. Ni taksir juga lah. Walaupun dia bukan bentuk kudrat, dia bentuk apa ni, kita kata mu'athir ataupun sebab lah. Asbab adiyah. Api dengan kebakaran. Maka api menyebabkan, bila ada api maka ada kebakaran. Menyertai api bagi kebakaran itu tanpa api itu menjadikan terbakar, dia hanya menyertai. Faham? Jadi yang menjadikan terbakar itu ialah Allah. Itu akidah ahli sunnah. Api sebab kepada terbakar. Terbakar tu hasil, athar, faham? Kesan dia. Maka api tadi dia menyertai kebakaran, makna terbakar dengan ada api. Ada api jadi terbakar. Api itu hanya menyertai kejadian terbakar itu, tanpa api itu yang menjadikan terbakar. Siapa yang menjadikan terbakar? Allah Ta'ala. Jadi kita kena fikir lebih daripada pemikiran semata-mata zahir ni aja. Ni hukum akal ni. Hukum akal lebih daripada apa yang kita nampak ni. Kita kena luaskan pemikiran. Kalau kita terikat dengan hukum adat, kita sekadar duduk dalam lingkungan asbab adat je lah. Kita terikat dengan hukum tabi'i ni. Api, ada api, terbakar. Maka kita akan kata mesti terbakar, sebagaimana golongan tabi'iyah. Jadi kita tidak, akal kita sekadar tu saja, tidak menerima kebarangkalian adanya api tanpa terbakar. Walhal pada hukum akal boleh sahaja api ada, tidak ada terbakar. Betul tak? Boleh saja ada api tapi tak terbakar. Jadi faham nampak tak tu beza tu? Macam mana kudrat ataupun sesuatu sebab itu dia tidak memberi kesan. Yang memberi kesannya Allah Ta'ala, mu'athir. Tetapi dia itu berlaku secara adat. Makanan ataupun kita kata apa lagi, bergerak ni, bergerak tangan ni, habis bateri dah ni, tinggal 10 je. Dia kena cahaya. Jadi kat lagi nak habis tu kita kena backup sikit. Jadi bergerak tangan kita ini dengan kudrat yang Tuhan beri. Okey. Maka bila kita nak bergerakkan tangan ini, kudrat kita menyertai bagi gerak itu, tanpa kudrat kita yang mencipta gerak.
bahkan yang mencipta gerak itu ialah Allah Ta'ala. Boleh? Yang mencipta gerak itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu akidah ahli sunnah. Mu'tazilah dia katalah kita, kudrat kita yang menjadikan gerak, api itu yang menjadikan terbakar. Jadi dia hanya lihat kepada zahirul hayati dunia, zahir apa kehidupan dunia daripada sistem tabi'i itu saja. Walhal benda itu tidak pelik untuk berlaku sebaliknya. Sebab itu bila perkara mukjizat, api ada tak terbakar, pisau tajam tidak memotong. Faham? Jadi benda itu perkara yang termasuk dalam perkara yang menyalahi adat sahaja. Okey, boleh. Tengok dia kata, maka terkeluar dengan perkataan azaliyah itu daripada kudrat yang hadithah, yang baharu. Maka tidak ada kesan bagi kudrat yang baharu fima qaranahu, pada perkara yang menyertainya. Jadi macam sebut tadilah, perbuatan kita disertai dengan kudrat hadithah. Tanpa kudrat kita yang baharu itu menjadikan perkara itu, bahkan yang menjadikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Okay. Yalah, dia nak tanya-tanya, faham tak? Faham tak? Tak faham tanya. Jangan faham sini aja, biar faham tu faham betul. Jangan dengar kat gigi orang hok bawa pandangan Mu'tazilah ikut Mu'tazilah pula. Siapa Mu'tazilah? Apa Mu'tazilah? Dalam masalah ni Wahabi. Cuba tengok orang-orang hok mengajar dalam perbincangan bab ini, golongan mereka sebenarnya mengambil pandangan Mu'tazilah dalam bab ini. Okey. Kalulah bukan semualah, sebahagian. Kok adakah yang tak etikot gitu kok. Cuba tengoklah apa huraian mereka. Memang huraian masuk dalam gelecoh dalam Mu'tazilah. Gelecoh dalam Mu'tazilah. Okey. Seterusnya, wa ma'na yata'atta biha. Sekarang ni masih nak mentarifkan, mensyarahkan pada ta'rif. Okey, makna yata'atta biha. Ta'rif dia apa? Dia kata ibaratun an sifatin yata'atta biha. Sifat yang yata'atta biha. Apa makna yata'atta biha? Yatahassalu. Yata'atta biha ay yatahassalu biha, hasil dengannya ijadu kulli mumkinin, mengadakan setiap mungkin. Makna dengan kudrat ini Allah mengadakan setiap mungkin. Okey. Sekarang ni dia tak syarah kepada syarah pula. Dia kata ijad. Apa makna ijad? Wal ijadu. Dia kata ijad kulli mumkinin kan? Apa makna ijad? Wal ijadu ikhrajul mumkini minal adami ilal wujudi. Ijad itu ialah mengeluarkan perkara mungkin daripada tak ada kepada ada, min hayyizil adam ila hayyizil wujud. Itu ijad, mengadakan. Bila kata Allah mengadakan, apa makna? Allah mencipta alam ini, Allah mengadakan alam, dengan makna alam ni asal tak ada, Tuhan keluarkan daripada tak ada jadi ada. Nampak? Okey, itu makna ijad. Kulli mumkinin pula. Wa kulli mumkinin, dan setiap mungkin itu yatanawalu. Ai fa qawluhu kulli mumkinin itu yatanawalu, merangkumi af'alana al-ikhtiyariyata, merangkumi perbuatan kita yang bentuk ikhtiari, kaharakatina wa sakanatina. Bila kata Allah dengan kudrat ini sifat yang mampu mengadakan setiap mungkin, setiap mungkin itu termasuklah perbuatan kita. Mengandungilah perbuatan, termasuk perbuatan kita yang bentuk ikhtiari, yang ikhtiar kita sekalipun, seperti gerak kita dan diam kita. Maka Allah dengan kudratnya mengadakan gerak kita dan diam kita. Bukan makna Tuhan buat kita gerak je.
Masa kita gerak, siapa yang buat gerak? Allah. Dah masa diam, siapa buat? Tak ada orang buat. Allah buat gerak seperti mana buat diam. Tapi isu ni sebenarnya ada perbahasan panjang. Ada bahasan panjang lagi dalam, boleh tengok dalam Hasyiah Syarqawi lah. Adakah dia kata dari aspek dua-dua belah buat atau tinggal buat tu. Ala kulli hal, yang pandangan yang ramai juga, yang pandangan yang kuat, bukan sekadar dari aspek mengada gerak tu kan, harakah tu kan, sukun pun Allah Ta'ala buat juga. Sukun tu juga bertakluk dalam kudrat Tuhan juga. Man arada tafsil falyarji' ila Hasyiyati Syarqawi. Ada musajjal dah dalam YouTube. Okey, habis. Wa yatanawalu, dan merangkumi juga ma lahu sababun, perkara yang ada sebab. Jadi termasuk setiap mungkin itu ialah perkara yang ada sebab, kal ihraqi, seperti membakar, al mawjudi, yang ada terhasil, inda mumassatin nari asyai'a al muhraqa, ketika menyentuh api akan sesuatu yang terbakar. Muhraq ni makna yaqbalul tahriq, yang menerima terbakar. Termasuk setiap mungkin ini ialah perkara yang berbentuk sebab, yang ada sebab. Contoh, ihraq, membakar tu. Ihraq, proses membakar tu, yang berlaku ketika mana bersentuhnya api benda yang nak terbakar. Api kita sentuh, kita cucuh di ketah, maka berlaku ihraq. Berlaku kebakaran. Proses menyentuh tu, sentuh api di sesuatu yang terbakar tu ihraq. Okey. Jadi termasuk itu daripada perbuatan Tuhan juga, daripada kudrat Tuhan juga. Tu nak mentakmimkan bagi kulli mumkinin tadi. Seperti ihraq yang berlaku inda mumassatin nari asyai'a al-muhraqa. Syai'a jadi apa tu? Maf'ul bagi mumassah. Bersentuh oleh api akan sesuatu yang terbakar. Dan wayatanawalu aidan, termasuklah juga wa ma la sababa lahu, apa yang tidak ada sebab baginya, terhasil bukan dengan cara sebab musabab. Ka khalqis samai wal ardi, seperti penciptaan langit dan bumi. Okey. Kas-samai, kalau ikutnya kas-samai wal ard lah, seperti langit dan bumi lah. Jadi ataupun penciptaan langit dan bumi tu. Jadi langit bumi ni, terhasil langit bumi adakah berlaku dengan cara asbab? Macam tadi, kebakaran berlaku macam mana? Bila api menyentuh sesuatu kan, terhasil kebakaran. Jadi bersentuh tu sebab kepada berlaku terbakar. Faham? Jadi apa tak? Jadi benda yang berlaku sama ada dengan cara wasitah asbab, seperti kebakaran yang terhasil apabila menyentuhnya api dengan sesuatu, maka terhasil kebakaran. Jadi bersentuhan api itu sebab kepada terbakar. Ataupun benda yang tanpa sebab, tanpa sebab yang zahir lah. Contohnya langit. Macam mana terhasil langit cipta ni? Makna Allah cipta daripada ada kepada tak ada lah, bukan melalui perantaraan sebab. Pada zahir gitulah, nampak? Makna penciptaan tu jadi asal gitu, asalnya begitu, penciptaan langit dan bumi. Jadi di sini musannif rahimahullahu taala nak mentakmimkan kepada kulli mumkinin tadi, sama ada mungkin itu terhasil dengan cara tanpa asbab, makna Tuhan buat langsung, ataupun terhasil dengan cara asbab, iaitu melalui adanya sebab-sebab adat tadi. Juga termasuklah perbuatan kita yang ikhtiariyah,
Dan juga perbuatan itirariyah disebut ikhtiariyah tu kerana ini berlaku khilaf dengan Mu'tazilah. Itirariyah pun samalah sebab tak ada khilaf tak sebut lah. Maka umum setiap mungkin tu merangkumi perkara-perkara tersebut. Ka khalqis samai wal ard, seperti penciptaan langit dan bumi. Okay, habis. Sekarang ni perkataan mana? Wa i'damuhu, kan? Ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu. Wal i'dam, okey. Tadi makna ijad, sekarang apa makna i'dam? Wal i'damu huwa an yasira syai'u la syai'a kama kana awalan, iaitu jadilah sesuatu la syai', tak ada, kama kana awalan, sebagaimana ada ia sebelum tu. Okay. Sesuatu yakni makhluk lah, ada sekarang lah, sekarang ada lah, sebelum tak ada lah. Okay. Apa makna i'dam? Allah mentiadakan perkara tu sekira-kira tak ada, sebagaimana dulu tak ada. Sebagaimana dulu tak ada. Okey. Itu i'dam. An yasira syai'u la syai'a kama kana awalan. Wa hadha 'ala al-madhhab al-mukhtar. Nah ini mana? Atas mazhab yang dipilih. Okey. Atas mazhab yang dipilih, ala madhhabi al-mukhtar. Itu pandangan yang dipilih, iaitu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Lawan dia pandangan Mu'tazilah lah, yang mengatakan bahawa bukan Tuhan yang membuat perbuatan tu, tetapi makhluk sendiri yang membuat perbuatannya yang ikhtiari. Makhluk sendiri yang membuat perbuatannya al-ikhtiari. Okay. Okay. Ini pandangan yang dipilih daripada khilaf-khilaf yang berlaku ataupun huraian-huraian satu-satu yang berlaku tadi. Sama ada Allah Ta'ala, kudrat Tuhan bertakluk kepada ijad sebagaimana bertakluk kepada idam, bertakluk pada idam sebagaimana bertakluk pada ijad, bertakluk pada perbuatan kita ikhtiari sebagaimana bertakluk pada perbuatan kita yang ikhtiari, bertakluk pada benda yang hasil tanpa sebab dan juga benda yang hasil dengan asbab. Okey, jelas. Wa hadha 'ala al-madhhab al-mukhtar, dan inilah atas mazhab yang terpilih. Okey, wa ma'na 'ala wafqil iradah, dan makna sesuai dengan iradat itu. Tuhan buat kudrat itu sifat yang dengannya mengadakan sesuatu atau mentiadakan sesuai dengan iradat. 'Ala wafqil iradati, wa ma'na 'ala wafqil iradati anna Allah ta'ala la yakhluqu wa la yujidu bi qudratihi illa ma arada. Bahawa Allah tidak mencipta dan mengadakan dengan kudratnya illa ma arada, kecuali apa yang Tuhan nak. Terang lagi, tafsir lagi. Illa ma khassasahul iradah, kecuali apa yang ditentukan oleh iradatnya. Illa ma arada ay illa ma khassasahul iradah. Tuhan tidak mencipta kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh iradatnya. Jadi segala yang berlaku ini di sisi ahli sunnah ialah perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan itu sesuai dengan ketentuan Tuhan. Maka segala yang berlaku itu Tuhan dah tentu. Bila berlaku begitu, maka itu ketentuan Tuhan. Itu ketentuan Tuhan. Tak boleh kita nak kata berlaku di luar ketentuan Tuhan, ataupun Tuhan tidak menentu. Tuhan tidak menentu. Kadang-kadang ada orang dia keliru. Allah menentu dengan Allah memilih. Allah menentu dengan Allah memilih. Jadi Tuhan tentu dengan Tuhan pilih sama ke tak? Dia kata ada beza. Sebab dia takut jadi Jabariyah. Jabariyah isu lain pada perbincangan iradat Tuhan. Ta'aluk iradat ni ta'aluk taksis. Tuhan menentu. Apa makna tentu? Tuhan pilih lah. Tuhan tentu daripada antara ada dengan tak ada. Tuhan pilih salah satu.
tentu tu pilih lah maknanya. Itu tidak menafikan pilihan makhluk. Dia kata tak boleh kata pilih, dia kata makhluk tidak memilih. Makhluk pilih juga. Anda faham tu? Jadi taksis ada 4 lagi. 4 bar ke apa? Ada 4% lagi bateri. Okey, jadi sebagaimana Allah Ta'ala membuat dengan kehendaknya, berdasarkan kehendaknya. Apa makna berdasarkan kehendaknya? Berdasarkan apa yang ditentukan. Okey. Illa ma khassasahu bi iradati, apa yang ditentukan dengan iradatnya. Okey. Habis. Selesai masalah kudrat. Okay. Wal iradatu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini bi ba'dhi ma yajuzu alaihi. Dan bermula iradat itu ialah sifat yang hasil dengannya menentu perkara mungkin dengan sebahagian apa yang harus ke atasnya. Allah tentukan perkara mungkin dengan apa yang harus, dia bersifat daripada sifat-sifat yang harus baginya. Jadi penentuan tu. Tengok. Kata musannif rahimahullah, wa makna takhsis. Apa makna takhsis? Tarjihu ba'di al-jaizi 'ala al-ba'dil akhari, iaitu tarjih ni makna memberatkan satu sebahagian yang harus atas sebahagian yang lain. Makna pilihlah, istilah kita pilihlah. Takhsis ni makna Allah beratkan satu atas yang lain. Kalau ada dengan tak ada, ada dengan tak ada tu ialah dua perkara yang jaiz. Jadi Tuhan pilih salah satu, makna Tuhan takhsis dan Tuhan tarjih. Apa lagi? Tu hak dua, hak banyak pun samalah. Lahir kita di mana? Jadi harusnya lahir di sini, di sana, di Malaysia, di Amerika, di Singapura, di Thailand. Tu harus belaka. Allah Ta'ala pilih kita lahir salah satu atas yang lain tu, itu takhsis dan pentarjihan. Salah satu atas yang lain. Okey. Walladhi yajuzu alaih. Okey. Dan takrif dia apa tadi? Ya ta'atta biha takhsisun mungkin bi ba'dhi ma yajuzu alaih. Walladhi yajuzu alaih, dan yang harus ke atasnya, ke atas mungkin tadi. Apa yang harus ke atas mungkin? Al-mumkinatul mutaqabilatu, ni khabar dia. Yang harus ke atas mungkin ialah perkara-perkara mumkinat yang berlawanan. Perkara mumkinat yang berlawanan. Apa dia? Perkara mumkinat yang ada berlawan itu, wahyal wujudu wal adamu wal maqadiru was sifatu wal azminatu wal amkinatu wal jihatu. Ada berapa tu? Bilang ada berapa? Ada 7. Oh, ada 7. Ada apa, Said? Ada 6. Ada 6 ke? Mana boleh lebih seorang? Ada lebih ada berapa? Ada berapa? 6 ke 7? Oh, tak ada wal azminah. Oh, ada waw, tambah waw. Ada waw. Wasifatu wal azminatu. Gugur ni. Kalau hak cetak ni tambah waw. Jadi ada berapa? Ada 7. Sebenarnya ada 6 je. Wujud ada tu sekali. Dia panggil al-mutaqabilat. Al-mumkinatu al-mutaqabilat as-sit. Perkara-perkara mungkin yang berlawanan, yang berlawanan. Ada 6. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Dia panggil mumkinat mutaqabilat sit.
Enam mungkinat yang berlawanan. Apa dia? Wujuduna wal adam, ni sekali, ada dan tak ada. Sebab ada dan tak ada ni satu kategori, satu benda lah. Sebab mutaqabilat kan, ni lawan kan. Ada lawan tak ada, al maqadir, kadar. Kadar mana apa mana kadar? Besar mana, berat mana, tu kadar tu. Berat berapa kilo? Berapa kilo? 70 kilo. Lawan dia lain pada 70. Dia ada lawan kan. Azam berapa? Tak kira, tak apa. Kalau kira menakutkan. Contohnya lawan bagi lain tak? Muqadir. Muqadir makna ada muqabil dia, mutaqabilat. Lagi sifat. Warna, contoh sifat. Warna termasuk sifat. Apa lagi? Mani, sifat-sifat yang jenis berbentuk ada tu lah. Mani, masing. Jadi warna merah lawan bagi warna-warna selain merah. Mani lawan bagi selain pada mani. Lawan dia, ada lawan dia. Okey. Al-wujud wal adam wal maqadir was sifat wal azminatu, zaman, masa. Sekarang lawan bagi masa sebelum dan selepas. Amkinatu, tempat, di sini tidak di sana. Kalau duduk dalam, duduk luar, dia ada lawan dia. Jihad, atas lawan bagi bawah. Jadi ini dipanggil al-mumkinatul mutaqabilatu as-sit, perkara-perkara mungkin yang berlawanan yang 6. Ya. Jadi kalau kita lihat segala probability, kebarangkalian dalam setiap bahagian tu, dia akan kembali kepada 6 kategori ni. Jadi ulama kalam ni, walaupun mereka tidak ada mengkaji semua perkara lah, tapi mereka letak satu kategori, 6 kategori tu, kalau kita tengoknya telah merangkumi segala benda bagi kebarangkalian sifat-sifat yang ada. Kita carilah benda-benda sifat ni nak kategori mana, sama ada maqadir, zaman, makan, tak lari daripada tu. Paling kurang sifat ni sangat luas lah. Okey. Maka maqadir was sifatu azimul wal jihatu fal mumkinu, maka yang mungkin itu yajuzu alaihi alwujud wal adamu, harus ke atasnya ada dan tiada. Setiap makhluk ada ni, pada asal kejadiannya ataupun hakikat dia, boleh ada, boleh tak ada. Harus ke atasnya ada dan tak ada. Fatakhsisuhu bil wujud, maka mengkhususkan dengan ada itu dunal adam, tidak tiada. Tuhan memilih untuk adakan alam, Tuhan tak pilih untuk mentiadakan alam. Itu ta'thirun lil iradah, itu kesan bagi iradah fihi, kehendak padanya. Jadi Tuhan hendak mengadakan alam ini, maka Allah pun mencipta dengan kudratnya, maka berlaku alam ni dengan kudrat Tuhan. Dia tu kesan kepada pilihan yang Tuhan tentukan untuk memilih ada daripada tak ada. Apa? Ta'thirun lil iradati fihi wa ijaduhu, dan mengadanya, mengadakan alam ini, apa nama ni, mengadakan mungkin itu, huwa ta'thirul kudrah, mengadakan mungkin itu sendiri, itu ta'thir kudrah. Jadi alam ni ada, kita ambil alam lah, kita letak mungkin tu alam ni ada. Taksir dia bagi apa? Taksir kesan daripada kudrat Tuhan. Okey. Kemudian takut dan nasih. Auto kena nasih lah. Finish.